Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat semua yang menonton video ini. Ini adalah video pertama untuk page YouTube Ustaz Taufik. InsyaAllah untuk video yang pertama ni adalah video permulaan untuk kita mempelajari teknik pembelajaran Al-Quran, kaedah Al-Hiraq, teknik pembacaan, teknik pembelajaran dalam tempoh 24 jam untuk membaca Al-Quran. Untuk video yang pertama ni hanya sekadar asas saya untuk terangkan berkenaan tentang permasalahan ataupun perkara yang merungsingkan bagi mereka yang ingin belajar Quran. Sama ada yang memang basic betul-betul tak tahu mengaji Quran, ataupun yang dulu dah belajar Quran tapi lupa. Sebenarnya dia bukan lupa. Kita akan recall balik, insya-Allah dia akan ingat semula. Cumanya ada beberapa part-part yang kita perlu perbetulkan, perhalusi supaya yang dia pernah belajar dahulu tu menjadi satu asas ataupun tapak dia, basic dia akan menjadi lebih baik. Sebenarnya taklah susah baca Quran. Ada orang kata, Ustaz, untuk budak-budak tu senanglah baca Quran Ustaz, otak masih bersih, hati masih suci, tak susah. Saya ni dah tua. Jujur ya tuan-tuan puan-puan, selama lebih kurang 15 tahun, tak lama saya mengajar Quran. Orang lain lebih lama lagi. Sepanjang saya mengajar Quran, daripada tahun pertama saya mula belajar, saya mula mengajar sewaktu saya belajar di IPT, sehinggalah sekarang lebih kurang campur-campur plus lebih kurang 15 tahun. Dan kebanyakan kelas dewasa yang saya ajar taklah susah sebenarnya untuk mempelajari Quran. Walaupun pada awalnya mereka mengatakan, boleh ke saya Ustaz? Boleh ke saya mengaji Ustaz? Otak dah beku dah ni. Lidah dah keras. Betul ke lidah dah keras? Pernah saya persoalkan. Banyak persoalan yang mereka tanya pada saya dan saya pertanyakan balik kepada mereka. Soalnya bukan sebab lidah dah keras. Soalnya bukan disebabkan otak dah beku, dah penuh dah, tak boleh nak masuk apa dah. Soalnya adalah satu saja, iaitu kehendak kita. Kita nak belajar ke kita tak nak belajar? Set dalam minda, set dalam diri, ya aku nak belajar. Dia belajar Quran ni, saya pernah beritahu pada anak murid saya, apa yang kita lakukan, seandainya benda tu kerana Allah Ta'ala dan untuk tujuan akhirat, insya-Allah. Saya kata insya-Allah pada anak murid saya, insya-Allah akan dapat belajar. Mereka akan dapat belajar. Seperti kalam sahabat, man jadda wajada. Siapa yang berusaha dia akan berjaya. Itu janji Allah SWT. Bagi mereka yang nak dapat sesuatu benda untuk akhirat, insya-Allah Allah akan bagi. Dia nak belajar Quran, dia tak tahu Quran, dia nak belajar, insya-Allah dia dapat. Dia nak belajar kitab, walaupun dia dah tua, walaupun dia dah berusia, walaupun dia warga emas sekalipun, bila dia menadah kitab depan ustaz, depan tok guru, depan mursyid, insya-Allah dia akan dapat ilmu tu. Soal boleh pada satu tahap yang tinggi atau tak, itu rezeki yang Allah berikan. Tengok pada usaha kita, tengok kepada daya kita. Sebab tu dalam ilmu, satu benda yang dipentingkan dalam pembelajaran adalah barakah dan juga akhlak. Jaga dua benda ni, insya-Allah ilmu berkat, kita punya ilmu kita akan dapat, kita apa orang kata, dapat kita salurkan kepada orang lain. Saya pernah kata dekat anak murid saya yang dah veteran ni, yang umur dah 50 ke atas, yang dah ada cucu, saya kata, kita dulu waktu time muda-muda dulu, waktu kita ada anak, kadang-kadang kita ni jahil. Jahil bukan sebab apa? Sebab kita ni tak pandai lagi baca Quran. Kadang-kadang dah pandai tapi tak pandai mengajar Quran, tak tahu cara dia.
Jadi tak sempat kita nak beri pengajaran yang baik kepada anak-anak kita, dan akhir sekali kita hantar dia pergi rumah ustaz, pergi rumah ustazah, pergi rumah tok guru untuk belajar Quran. Sedangkan sebenarnya basic pengajian Al-Quran ni, asas pengajian Al-Quran adalah di rumah. Ada orang saya kata tak apa nak mengajar, tak apa nak bukan mengajar, tak apa nak hantar pergi rumah ustaz, tak apa nak menghantar pergi rumah tok guru. Tapi bila balik anak tu semak pengajian anak tu, semak dia mengaji apa, semak sampai setakat mana, cek balik dengan ustaz tu. Okay. Tapi dulu kita tak sempat nak buat macam tu, dulu kita tak mampu. Jadi kadang-kadang kita rasa cemburu. Ustaz, Nabi kata kalau kita meninggal, semua habis kecuali 3 perkara. Yang pertama, anak yang soleh. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Tapi tuan-tuan puan-puan, masih belum terlambat. Belajar Quran sekarang, walaupun umur dah 50, belajar. Tak lama pun belajar. Anak murid saya biasa dalam setahun full. Tajwid asas, tajwid lanjutan, okay. Semakan bacaan Al-Quran, okay. InsyaAllah dia dah boleh perturunkan ilmu dia, ataupun boleh dah mengajar orang lain. Tak jauh yang kita nak mengajar. Kalau kita nak kejar yang ilmu manfaat ni, tak jauh. Kita ada cucu, kita ajar cucu kita. Kita ajar dia Fatihah, kita ajar dia Alif Bata, sampai dia boleh baca Quran. Kita semak bacaan pun kira mengajar. Bila cucu balik rumah, kalau ada yang cucu tak duduk dengan kita, bila dia balik rumah, minta orang kata apa, kadang-kadang kita ni asyik nak bergurau je dengan cucu, gelak sana gelak sini. Sekali-sekala lepas maghrib tu datang, ajak cucu mai, tu nak dengar, boleh mengaji tak? Kalau tak boleh mengaji, tu nak ajar sikit-sikit. Ingat ya, ilmu yang kita ajar tu, selagi mana dia membaca, dan andai kata dia turunkan pada kawan dia pula, dia mengajar kawan dia pula, sampai bila-bila lah ilmu tu berjalan, dan sampai bila-bila lah selagi orang yang belajar daripada kita turun-temurun tu, pahalanya akan terus sampai dekat kita. Ini yang dikatakan saham akhirat, yang bila ahli kubur sendiri melihat satu keajaiban, pahala ni, kebaikan ni turun seperti hujan, menjadi satu syafaat, menjadi satu pertolongan kita di alam barzah. Di saat kita memerlukan, pertolongan ni datang seperti air hujan, mengurangkan beban kita mengurangkan bebanan kita di kubur. Kita tak tahu tuan-tuan kat kubur kita macam mana. Tapi suka saya ingatkan kepada semua, mengaji Quran ni tak susah. Tapi kena ingat, ini adalah satu kewajipan. Belajarlah Quran. Jangan kira dah tua tak boleh belajar, yang muda je yang boleh belajar, yang budak je boleh belajar. Tak. Belajarlah. Tak susah. Tak susah pun sebenarnya belajar Quran ni. Ingat je, Quran ni adalah satu fardu ain, bukan fardu kifayah, bukannya sunat. Pandai tak pandai bukan kerja kita. Allah minta, Nabi minta kita belajar Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi panduan dalam hidup kita, untuk menerangi hati kita. Soal pandai tak pandai Allah tak persoalkan. Allah suruh kita belajar, Nabi suruh kita belajar. Bukan syarat masuk syurga mesti kena belajar Quran, mesti dalam keadaan dah khatam Quran, dah pandai baca Quran, dah lancar. Tak, bukan syarat. Allah syaratkan kita sebagai umat Islam belajar Al-Quran. Bacalah Al-Quran sampai boleh baca dalam bacaan yang terbaik. Kerana di sisi orang yang membaca Quran, darjatnya Allah angkat. Ustaz, lama dah saya belajar Quran Ustaz, tapi tak pandai-pandai. Jangan putus asa, teruskan. Tak cukup satu ustaz, cari ustaz yang lain, Jangan putus asa, dan jangan rasa kecil hati. Jangan rasa, Ustaz, macam dah putus asa dah ni, tak pandai-pandai. Allah tak kira pandai tak pandai, Allah suruh kita belajar, maka belajarlah. InsyaAllah Allah akan beri kepandaian. Setiap apa yang kita kejar untuk akhirat, Allah akan bagi. Itulah janji Allah. Dan ingatlah, barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang belajar Al-Quran, Allah beri dia 2 kelebihan. Yang pertama,
Allah hapuskan dosa-dosa dia. Yang kedua, Allah buka pintu-pintu rezeki dia, dan Allah pemudahkan urusan di atas muka bumi, insya-Allah. Jadi untuk video yang pertama ni, sekadar satu motivasi kepada semua untuk kita sama-sama belajar Al-Quran. Jangan putus asa, jangan kecewa. Yang dah putus asa tu back balik, jangan risau. Dan ada satu kisah yang terakhir, pengalaman saya mengajar anak murid saya, orang pencen polis. Orangnya tua dah. Bila dia datang kat saya, "Ustaz, saya nak belajar Quran Ustaz. Saya tak kerti apa Ustaz. Lupa dah, lama dah Ustaz." Saya kata, "InsyaAllah saya akan ajar. Saya boleh tunjuk ajar saja, tapi yang bagi kepandaian adalah Allah SWT." Itu saya cakap dalam kelas saya. Saya banyak kali saya pesan pada anak murid saya bagi tahu anak murid saya hanya bagi tunjuk ajar, tapi Allah yang bagi pandai. Maka doalah banyak-banyak pada Allah di samping kita belajar. Maka dalam proses pembelajaran, banyak ulangan yang dia buat, sampai tahap dia kata bila habis kelas saja dia cakap, "Ustaz, minta maaf Ustaz, harap-harap Ustaz dapatlah bersabar dengan saya. Banyaknya saya baca salah, banyaknya saya tak erti, banyaknya saya lupa." Saya kata, "Bang, saya mengajar saja. Jadi bila abang tak tahu, saya akan ajar dan saya akan ajar. Itu tugas saya. Dan tugas abang, banyakkan doa, banyakkan istighfar, banyakkan minta pada Allah SWT supaya diberi hidayah, dibuka pintu hati kita, supaya boleh baca Quran." Dan pernah satu ketika abang ni kata pada saya, "Ustaz, bila satu tahap Quran dia susah sangat dia nak baca." Dia cakap, "Ustaz, gobloknya saya." Orang-orang Jawa tahulah goblok tu macam ni. Goblok tu apa? Makna kata bodohnya saya Ustaz, tak pandai-pandai tau. Dah banyak bulan dah mengaji. Saya kata, "Bang, jangan cakap macam tu bang. Usaha, saya kata pegang pada 3 prinsip. Jangan salah prinsip. Doa, usaha, tawakal. Jangan usaha dulu baru doa bang. Minta dulu pada Allah SWT bagi kita pandai, barulah kita usaha, barulah kita tawakal." Itu poin yang sebenarnya. Maka bulan berganti bulan, sampailah satu tahap abang ni kena sakit jantung. Maka stop sekejap. Lepas tu dia kembali balik. Bila dah recovery balik, dah okey sikit, dia datang semula, "Ustaz, saya nak mengaji Quran balik Ustaz. Jantung saya dah okey sikit apa semua, dah boleh ngaji." Saya kata, "Betul ke bang?" "Betul." Datang. Alhamdulillah. Selang beberapa bulan dia datang tu, akhirnya dia dapat juga baca Quran dengan baik. Yang penting usaha. Saya kata yang penting usaha saja, insya-Allah. Ini ada satu kisah. Banyak lagi kisah-kisah berkenaan tentang saya mengajar anak murid. Sebab kebanyakan kelas saya fokuskan kepada kelas dewasa. Jadi banyak pengalaman daripada sudut dewasa dan juga kanak-kanak yang boleh saya kongsi. InsyaAllah untuk video-video akan datang saya akan kongsi untuk cerita-cerita lain berkenaan tentang Al-Quran. InsyaAllah ini video pertama, sekadar untuk memberi satu motivasi dan galakan. Sebenarnya mengaji Quran ni tak susah, senang saja. Set minda masing-masing, tekadkan hati, doa pada Allah SWT, mohon Allah bagi petunjuk taufik dan hidayah. Semoga kita dapat boleh baca Quran, diberi kekuatan untuk istiqomah, untuk terus untuk belajar Al-Quran. Dan mohon sangat-sangat pada Allah SWT, jangan Allah bagi kita putus asa. Baiklah, sampai di sini dulu untuk video kita. Jadi untuk video seterusnya boleh subscribe saya punya channel, dan saya akan share untuk asas pengetahuan tentang Al-Quran. InsyaAllah untuk mempelajari Al-Quran, mengaji daripada alif sampai ya, sampailah dapat baca surah pendek, surah sederhana, surah panjang. InsyaAllah dalam kelas, InsyaAllah saya akan adakan. Dan untuk kelas-kelas yang ni hanya sekadar teknikal tentang Al-Quran dahulu, basic berkenaan tentang hukum hakam Al-Quran, berkenaan tentang tanda-tanda Al-Quran. InsyaAllah sekiranya saya akan kongsikan untuk video yang akan datang. InsyaAllah yang baik itu yang baik, yang sempurna itu adalah datang pada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang itu datang pada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.